Dah belajar sebelum ni graf mudah, okay, dan juga graf yang ada gelong dan juga bilang tepi. Okay, so daripada graf mudah dan graf gelong bilang tepi tu, kita boleh bahagikan dia kepada graf terarah dan juga graf tak terarah. Apa itu graf terarah? Graf terarah ni kalau ni dia ada anak panah. Okay, graf yang ada anak panah ni kita panggil dia graf terarah. Okay, dia ada arah daripada A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D. Contohnya itu graf terarah. Okay, contohnya lah kita tengok rajah 1. Okay, V dia apa? Rajah 1. Apa itu V? Apa? Rajah 1. Apa V dia? Ni ada tak ni ke saya cakap seseorang ni? V apa V? A, B, C. Okay, so V dia adalah A, B, C, okay? E dia, apa dia E? So bila graf terarah, awak nak sebut E dia, awak kena ikut arah anak panah dia. Okay, contohnya anak panah yang nombor 1. So A, B. Okay, kita nyatakan ikut anak panah dia. So A, B. Okay, maknanya A adalah titik mula, B adalah tamat, titik tamat. Maknanya A pergi ke B. So ini graf terarah. Okay, jadi lagi satu C, A. Okay, sebab C pergi ke A, C titik mula, A titik akhir. Satu lagi adalah C, C, B. C, B. Okay, so ini graf terarah. Okay, graf terarah kita kena ikut anak panah dia. Okay, titik mula dia mana, titik tamat dia mana. Okay, ini graf terarah. Dia ada anak panah. Okay, bilangan darjah dia tu sama juga, jumlah dV sama dengan 2 darab I. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6. So jumlah darjah dia tetap sama. 2 darab I, 2 darab 3, 6. Okay, ini graf terarah. Okay, graf tak terarah. So ini pun salah satu, ini pun graf terarah. Okay, V dia apa? So V dia kat sini untuk rajah 2, P, Q, R. R. P, Q, R. Okay, kita nak sebut E. Sama ada awak nak sebut E1, E2, E3, E4, E5 boleh, ataupun kalau kita sebut ikut AB dia, so P pergi ke Q, so PQ. Okay, kalau titik P, PQ. Ada lagi P, kalau kita ikut P lah, so P tak ada. Yang mula dari P, PQ. Lagi satu P, PR. PR, okay? PR, okay? Ni dia pergi ke R, dia pergi ke Q. Okay, P lagi ada. Kalau kita ikutkan PR ada 2 kat sini, tapi satu lagi adalah R, P. Okay, kita ikut anak panah. So yang kedua Q. Kalau E2 kita panggil apa? So Q, kita dah ajarkan ni. Q pergi jumpa Q. So Q jumpa Q. Kalau ni gelong, Q akan jumpa Q. Okay, lagi Q akan jumpa apa? Q akan jumpa R. Untuk E3, last kali R akan jumpa P. P. R akan jumpa P. So kita akan dapat, so kita ada 5E. Jadi bilangan darjah dV sama dengan 2 darab I, 2 darab 5. So kita dapat 10. Okay, yang ini adalah terarah. Maknanya awak kena ikut titik mula dia mana. Titik mula pergi ke titik tamat berapa. Okay, so ini terarah. Okay, kalau tak terarah, okay macam biasalah. Tak terarah sama je, cumanya dia awak boleh sebut mana-mana. Awak nak sebut A, B ke, B, A ke, tak kisah sebab dia tak ada arah. Okay, beza dengan terarah. Terarah kita kena nyatakan spesifik lah. A ke B berapa, B ke C berapa ikut anak panah. So terarah ada anak panah. Okay. So anak panah, kalau darjah dia anak panah macam A ke, macam D ke C. So dari D ke C ni
D keluar, anak panah dia keluar, out. Itu kalau D pergi ke C, maknanya dekat D dia out. Sebab anak panah dia keluar. Kalau C dia in, sebab anak panah dia pergi ke C. Kalau pergi ke C in, dari kalau dia keluar daripada tempat tu, itu out. Okay, ini D in, D out. So kat sini. Okay, apa guna D in, D out ni? Bila dia suruh awak lukis sendiri gambar rajah yang dia bagi benda ni, awak kena lukis sendiri graf terarah. Okay. Ini maksudnya in, masuk ke dia berapa, out keluar daripada titik P berapa. Okay, kalau misalnya yang ini P ni adalah bucu. So dari bucu masuk ke bucu P 1. Keluar daripada bucu P 1. So awak kena buat graf berdasarkan yang diberi dekat sini. Okay. So daripada terarah tak terarah, kita boleh bahagikan juga kepada berpemberat dan tak berpemberat. Okay. Kalau berpemberat, kita boleh kira jarak, boleh kira masa, boleh kira kos, boleh kira nilai. Kita boleh kira nilai apa yang nak cari. Okay, kalau graf tak pemberat, okay, macam peta minda, okay, macam carta organisasi, hanya tahu maklumat saja. Kita tak boleh kira kos ke apa. So, berpemberat, benda yang boleh kira kos, meter, jarak. Okay, tak berpemberat, just bagi maklumat saja. Okay. So, yang inilah contoh 7. Dia suruh lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, kalau dia bagi macam A, so senanglah macam yang sebelum ni awak buat. Cumanya dekat sini ada anak panah. Okay, kalau P ke Q maknanya sini, contoh sini titik P, sini titik Q, ada anak panah. Okay, dari titik P ke titik Q. So ada anak panah. Okay, ini cara nak lukis. Okay, itu A. Kalau B, so kalau B, dia dah bagi ni. Cikgu cakap tadi in tu apa? In, anak panah pergi ke titik P. Out tu apa? Anak panah keluar dari titik P. So awak kena lukis berdasarkan maklumat yang dia bagi. So gambar so graf ni dia kata ada satu gelung pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi. So kalau kita buat anak panah ni, dia kata sini, so PQRS ada 4 bucu. Macam mana nak tahu ada 4 bucu ni? PQRS. So ada PQR dan S. So ada 4 bucu. So dia keluarkan 4 bucu PQRS. Satu lagi maklumat dia kata pada Q ada satu gelung. So awak ingat gelung tu bentuk apa? Gelung bentuk bulat. RS tu maknanya ada macam ni. So berbilang tepi yang ada 2 macam ni. Jadi dia kata RS berbilang tepi. Lepas tu yang ini mana nak tahu? Daripada maklumat yang diberikan dekat sini. So awak kena tahu in masuk, out anak panah keluar. Okay, kalau dia kata kosong ni maknanya daripada R ni maknanya tak ada anak panah yang pergi ke R. Okay, kalau dia kata kosong maknanya tak ada anak panah yang pergi ke R. Hanya ada anak panah yang keluar daripada R. So inilah gambar rajah graf yang diberikan. Okay, jelas? Berpemberat tak berpemberat? Okay, faham? Faham cikgu. Faham Okay, cikgu? yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni. Yang ini berpemberat ke tak berpemberat? Kalau dia bagi gambar rajah macam ni. So graf berpemberat ke tak berpemberat? So kalau awak nampak ada nilai macam ni. Okay, nilai-nilai ni jadi ini adalah graf berpemberat. Maknanya awak boleh kira maklumat yang dia bagi. Okay, contohnya dia kata rajah sebelah adalah laluan, okay, dari titik V1 ke V5. So V1 mula, V5 adalah titik tamat. So dia lari ikut jalan ni. So V1 pergi ke V5.
Okey, soalan tanya, jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. Kalau awak tengok, dia kena lari ikut anak panah. Okey, V1 nak pergi ke V5. Ada berapa jalan nak pergi ke V1, dari V1 ke V5 kalau kita ikut anak panah? So kalau kita ikut anak panah yang pertama, so kalau kita ikut anak panah yang ni, so V1 pergi ke V2, V2 boleh pergi ke V5. Okay, jalan yang pertama. So daripada V1 pergi ke V2, pergi ke V5. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh buat apa? Jalan yang kedua, kita boleh pergi mana? V3 pergi ke V4, pergi ke V5. So kedua pun kita boleh buat V1 pergi ke V3, pergi ke V4, pergi ke V5. Okay, sehala. Kita ikut anak panah. Okay, satu lagi kita boleh pergi mana pula? V1 pergi ke V2, V2 pergi ke V4, V4 pergi ke 5. Cara yang ketiga kita boleh dari V1 ke V2 ke V4 last kali V5. Okey, antara tiga-tiga ni mana jalan yang paling pendek? So macam mana awak nak tahu jalan tu pendek ke panjang? Jadi kita tambah saja meter-meter yang dia sebutkan. So contohnya V1 ke V2 berapa? V1 ke V2 600. Okey. V2 ke V5 tambah 500. So kita dapat 1100 meter. Okey. V1 ke V3 sama dengan 500. V3 ke V4 campur 500. V4 ke V5 campur 500. So sini kita dapat 1500. Okey, last kali V1 ke V2 kita dapat 500. Okey, V2 ke V4 kita campur, V1 ke V2 600. Okey, V2 ke V4 campur 800. Okey, dari V4 ke V5 campur 500. So dapat berapa? 1900 contohnya lah. Saya saja lagi. Okey, jadi so dari sini awak boleh tentukanlah mana yang terpanjang. Okey, dia ada lagi satu cara, ada jalan yang keempat. V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. So ini yang paling panjang. Jadi awak just tambah saja berapa jarak yang dilalui oleh Izharul untuk tentukan terpanjang dan terpendek. Okey, faham? Ini gunanya graf terarah. Kita tengok anak panah untuk tentukan arah dia. Dari mula ke akhir untuk tentukan jalan yang panjang ataupun jalan yang pendek. Okey, jelas? Jelas. Okay. Okay, so seterusnya kita masuk kepada subgraf dan pokok. Okay, apa itu subgraf? Okay, subgraf ialah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okay, so dia termasuk dengan gelong dan juga bilang tepi. Okey, contohnya, contoh 9. So dia bagi graf G. So daripada graf G, awak kena tentukan mana satu subgraf bagi graf G. Subgraf yang dia bagi ni, rajah 1 sampai rajah 4. Awak kena tentukan mana yang merupakan sebahagian daripada graf G. Bila subgraf, okay, semua kena sama. Okay, semua kena sama. Kedudukan semua kena sama. Okay, contohnya kita tengok rajah 1. Sama tak dengan graf G? Okay, PS sama. Okay, betul PS sama. Okay, I5. Sini pun I5. So, sama tak? Sama tak dengan graf G? Sama. Sama. Bila sama, ini adalah subgraf. Okey, dia kena sama serupa sebiji macam graf G. Okey, kita tengok rajah kedua.
So rajah kedua ada P, ada S, ada Q. Okay, so kita tengok P, Q dan S. Okay, sepatutnya gelong dekat mana? Gelong ni sepatutnya berada dekat Q. Jadi sama tak dengan rajah graf G? Tak sama. So bila tak sama, dia bukan subgraf. Okay, dia kena sama, serupa, sebiji macam rajah yang diberi. So yang ni bukan subgraf. Okay, rajah ketiga sama tak dengan graf G? Sama. Sama? Okay, kita tengok. Tak sama. Sebab apa tak sama? Mana yang tak sama? E1. Okay, dia tak kisah. Tak ada ni pun tak apa. Janji yang dia bagi tu sama tak? Okay. Q dengan E2 sama. Tapi P dengan S. Sepatutnya dekat PS E apa? E5. Yes, sepatutnya dekat S adalah E5. Okay, dia tak kisah. Tak ada sambungan ni pun tak apa. Asalkan yang dia bagi tu mesti sama dengan rajah graf G. So sini sepatutnya E5 tak sama. So rajah 3 bukan subgraf. Kalau sini dia tulis E5 sama. Okay, walaupun dia tak ada sini, dia tak ada sini, tak ada sini. Okay, tapi dia adalah sebahagian. Kalau sini tulis E5 dia subgraf lah. Tapi sebab sini dia tulis E3, so yang ini bukan subgraf. Okay, last kali rajah 4 sama tak dengan graf G? Tak. Tak sama. Okay, mana yang tak sama? Yang ni kan? E3 dengan E2. Okay, dia terbalik. So rajah 4 bukan subgraf. So awak kena ingat subgraf mesti serupa dengan graf yang diberi. Walaupun dia tak bagi, dia bagi macam separuh-separuh macam kat rajah 3 ni, tak kisah asalkan serupa seperti yang diberi pada graf 3. Okay, boleh subgraf? Boleh. Okay, last kali pokok. So pokok pun macam subgraf, tapi dia tak termasuk gelong dan bilang tepi. Okay, pokok pun dia adalah subgraf, tapi tak termasuk gelong dan juga bilang tepi. Kalau yang subgraf tadi termasuk, gelong dengan bilang tepi termasuk. Kalau pokok, gelong dan bilang tepi tak termasuk. Okay, yang kedua, semua bucu mesti berkait. Lepas tu dan setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi saja. Okay, ini kita tengok contoh, saya terangkan. Okay, yang ketiga nak tahu tu pokok ke tak, bilangan tepi. Bilangan tepi tu apa ni? Garis yang menghubungkan dua bintik ataupun dua bucu. So bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okay, bila dia penuhi 3 syarat ni, kita boleh panggil dia sebagai pokok. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, so contoh pertama, macam mana nak tahu dia ni pokok? Okay, satu, semua bucu kena berkait. So kita tengok semua bucu ada garisan yang menghubungkan setiap bucu. Okay, so semua bucu berkait, betul. Okay, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okay, contohnya lah A nak pergi ke E. Berapa cara A nak pergi ke E? Hanya ada satu cara saja. Iaitu A pergi B, B, C, D, D, E. Ini maksudnya pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okay, maknanya dari A ke E hanya boleh guna satu cara saja nak cari. Okay, barulah dia katakan sebagai pokok. Okay, lepas tu sini tak ada gelong tepi, tak ada bilang tepi. Sini tak ada gelong, tak ada bilang tepi. Okay, satu lagi bucu. Satu lagi kita kena tengok dia punya ni. Bucu dia sama dengan bilangan tepi sama dengan bucu tolak 1. So bilangan tepi dia nak cari bucu tolak 1. So bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So bucu ada 5. Okay, so 5 tolak 1 sama dengan 4. So betul, ada berapa garis dekat sini? Ada 4 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Okay, bila sama baru kita katakan rajah 1 adalah pokok. Okay, faham? Okay, kita tengok nombor 2. Kenapa dia ni bukan pokok? Okay, kenapa bukan pokok? Okay, so first bucu berkait. Okay, ya, bucu berkait. Okay, kita tengok
syarat yang kedua, mesti ada satu tepi saja. Okey, contohnya cikgu nak pergi daripada A ke E. Ada berapa cara nak pergi A ke E? Satu. Okey, kita tengok. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. So, A pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D, pergi ke E. Okey, boleh tak cikgu buat A pergi ke B, pergi ke E? Sebab ni dia tak ada arah. Boleh tak cikgu buat A pergi ke B, pergi ke E? Boleh. Boleh. So, bila ada dua benda ni, kita tak boleh cakap rajah dua ni adalah rajah pokok. Kalau ada dua cara nak pergi satu tempat tu, so yang ini bukan rajah pokok. Okey, faham? Ini maksud dia, bukan rajah pokok. Okey, walaupun nampak macam sama, tapi dia bukan rajah pokok sebab ada dua cara nak pergi kat titik E tu. Okey, satu lagi, bilangan tepi. Bilangan tepi sepatutnya 5 tolak 1. Sepatutnya ada 4. Tapi ni ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. So yang ini bukan gambar rajah pokok. Okey, jelas? Jelas. Okey, kita tengok contoh A. Pokok ke tak pokok? So pokok ke tak pokok? Kita macam mana nak tahu Right. pokok? Berapa bucu? Kita tengok dulu bilangan tepi dia. So bucu dia ada berapa? Bucu ada 6. 6 tolak 1. Sepatutnya garis dia hanya ada 5 saja. Tapi ni ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia ada lebih daripada 5 garis. So yang ini bukan gambar rajah pokok. Okey. Yang kedua, ya ke tak? Ya. Ya, okey. Kita tengok syarat dia. Betul tak 6 tolak 1, 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Dan hanya ada satu cara saja nak pergi dekat setiap titik. Okey, contohlah P ke T. Nak pergi P ke T hanya boleh jumpa PUT saja. So ini gambar rajah pokok. Okey, C. Pokok ke tak? Pokok. So C pokok. Okey, D. Pokok ke tak? D bukan pokok. Okey, sebab ada titik yang bahagian dia tak bersambung. So D bukan pokok. Walaupun nampak macam pokok tapi dia bukan pokok. Contohnya lah cikgu nak pergi ke S, dia ada dua titik yang tak terlibat. So tak boleh. Dia kena semua titik terlibat. Okey, ini gambar rajah. So ini bukan gambar rajah pokok. Okey. So kalau yang ni, okey, kalau yang ini dia suruh awak lukis gambar rajah pokok. Okey, so dia suruh awak lukis gambar rajah pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, bucu ni maksudnya ada 6 titik. Bucu ni maksudnya ada 8 titik. Okey, jadi berapa garis tepi yang boleh buat? So garis dia nak kena ada berapa? So awak guna formula 6 tolak 1. Maknanya kena ada 5 garis yang hubungkan 6 bucu. Okey, kalau ni bucu ni, so 8 tolak 1 sama dengan 7. So kena ada 7 garis nak sambungkan antara bucu. Okey, kalau ni tepi dia ada 4. Jadi nak berapa bucu dia? So bucu dia sama dengan 4 campur 1 sama dengan 5. Bucu dia mesti ada 5. Sebab apa? Kalau nak cari tepi kita tolak 1. So nak cari bucu tepi tambah 1. Okey, jadi awak kena buat macam ni lah. Okey, kalau dia bagi tepi je, so ni 9. Macam mana nak tahu berapa bucu? So 9 campur 1. So kita dapat sama dengan 10 bucu. So awak kena buat 10 bucu dan kena ada 9 tepi untuk hubungkan garis, untuk hubungkan bucu-bucu tersebut. Okey. Jelas? Jelas. Okey, last sekali. Last sekali ada 2. Okey. Seterusnya. Okey, ada juga dia bagi macam ni. Lepas tu dia suruh lukis 2 pokok. Okey, syarat nak pokok tu tadi sepatutnya bucu contohnya 1, 2, 3, 4, 5 kan. 5
tolak 1. Sepatutnya hanya ada 4 garis sahaja. Okey, tapi dekat sini kalau awak tengok bucu dia ada 5. Sepatutnya ada 4 garis saja kan. Tapi ni ada 1, 2, 3, 4. Sekejap apa saya cakap ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni 4 ni betul lah. Sepatutnya ada 4 garis. So ni betul. Okey, tapi dia suruh buat. So dia suruh buat 2. So lagi 1. Okey. So yang ini sepatutnya ada 4 garis saja. Tapi kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dari sini terlebih 3. Jadi awak kena keluarkan gambar raja pokok yang boleh. Okay. So awak kena keluarkan 2 gambar raja pokok daripada graf yang diberi. Okay. So daripada graf yang diberi tu maknanya awak kena sambungkan titik. Awak kena sambungkan titik supaya kita boleh dapat 4 garis. Sebab 5 tolak 1 sama dengan 4. Maknanya titik yang, maknanya graf yang awak keluarkan tu mesti hanya ada 4 garis sahaja untuk hubungkan setiap titik. Okay. Contohnya yang ni, sini ada 8. So terlebih. Jadi dia nak keluarkan pokok, awak kena keluarkan supaya sini dapat 5 garis sahaja. Okay. So daripada yang ini mana awak dapat daripada graf yang diberikan. Okay. Kita nak sambungkan setiap bucu untuk dapat laluan terpendek. Maknanya hanya boleh guna, maknanya kalau sini awak boleh dapat banyak cara, awak boleh contohlah kalau cikgu nak pergi ke A, ada banyak cara kan. Okay, so awak kena keluarkan pokok yang hanya ada satu cara saja nak pergi ke A. Ini maksud dia. Okay, lepas tu syarat dia mesti ikut ni. Berapa garis yang dia perlu ada. 6 tolak 1 sepatutnya hanya ada 5 saja. Daripada graf yang diberi. Awak kena keluarkan gambar rajah pokok. Graf pokok. Okay. So yang terakhir. Contoh apa gunanya awak keluarkan ni? Sebab nak jawab soalan yang terakhir ni. Okay, dia suruh lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maknanya hasil tambah semua ni dapat minimum. Maknanya dapat nilai yang terendah. Okay, so cara dia macam mana awak nak buat? Buang mana yang paling besar nilai dia. So apa nilai yang terbesar dekat sini? Nombor apa yang terbesar? 25. Okay, 25 dengan 20. Okay, kita tak nak. So, gambar rajah pokok awak jangan masukkan garis 25, 20. Okay, so apa yang kita boleh keluarkan? Kita boleh buat titik. So, kita boleh buat titik yang ni. Dia hubungkan semua titik. Okay, dia hubungkan semua titik. So, sini Q, sini R, sini S, sini T, sini P. Okey, tanpa ambil garisan PQ, QR. Okey, so kita boleh keluarkan yang macam ini. So yang ini kita panggil apa? Gambar rajah pokok. Okey, awak kena buang nilai yang tertinggi. Jadi berapa jumlah dia? 19 campur 10 campur 12 campur 14. So 19 campur 10 campur 12 campur dengan 14. So kita dapat nilai yang terendah. Okay, ini maksudnya gambar rajah pokok. Kita boleh tak guna garis yang diberi untuk cari nilai yang terendah. Okay, nilai yang minimum. Ataupun dia nak cari jarak yang terpendek. So ini gunanya pokok. Graf pokok. Okay, faham? Boleh? Boleh. Okay, jadi sila jawab 5.1C. Okay, tak payah tulis soalan, just jawab
1 hingga 6. Okay, 1 hingga 6. Ni yang kita dah belajar pasal subgraf dan juga pokok. Okay, nak tengok awak faham ke tak? Okay. So, boleh sampai sini? Boleh. Okay. Jadi, sampai sini saja kelas kita. Okay, cuba jawab soalan yang cikgu dah bagi. Tak faham boleh tanya. Kalau dah faham, dah siap, boleh hantar kat cikgu untuk cikgu semak. So, sampai sini saja kelas. Kita jumpa lagi hari esok.